Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bertemu lagi dalam Cerita Orang Muda, episod ke-16. Minggu lepas kita telah pun bersama dengan Diana Sofia bercerita tentang kuasa wanita dan politik. Hari ini kita akan bercerita pula tentang Akta Pencegahan Kita bertemu lagi dan bersama saya pada di studio pada hari ini ialah pengerusi National Young Lawyers Committee, Encik Syahriza Johan. Ya, apa khabar Syah? Baik, dan selamat datang ke studio kami pada hari ini. Terima kasih kerana menjemput. Okey, jadi Syah, sebelum kita start dengan topik kita pada hari ini, iaitu Akta Pencegahan Keganasan ataupun POTA, atau adakah ia satu kelahiran semula ISA 2.0, saya juga ingin memberitahu kepada para penonton sekarang ini, kita ke udara secara live dan sekiranya anda mempunyai sebarang soalan dan pendapat kepada Syahriza Johan, bolehlah hubungi kami di talian 03 2035 5922 dan talian sudah pun dibuka pada ketika ini. Jadi Syah, sementara menunggu panggilan datang, jadi saya nak bertanya, boleh kongsi sedikit tak dengan kami tentang apa yang terjadi di AGM Malaysian Bar tempoh hari? Dengar cerita full house hari tu. Sebenarnya ya betul, memang apa yang saya cakap betul, bahawa pada hari tersebut semasa AGM Malaysian Bar tu seramai dalam lebih kurang 1,900 orang peguam telah hadir, dan sebenarnya ini satu perkara yang tak berlaku selalu lah. Alright. Saya rasa sepanjang saya jadi peguam ni, saya tak pernah lihat satu AGM yang ramai macam tu. Dan seperti biasa, banyak debat yang banyak usul yang diperdebatkan di dalam AGM tersebut. Saya rasa usul-usul yang hangat juga pun telah dilaporkan dalam media. Cuma ada satu je yang tak didebatkan, usul yang pertama tu. Usul yang pertama, iaitu usul tentang Syafi'i. Itu tidak didebatkan. Semua usul yang lain telah sama ada didebatkan ataupun ditarik balik, tetapi semua kita go through lah. Dan saya rasa AGM tersebut juga berakhir hanya pada dalam lebih kurang 5 atau 6 petang. Dan 5 atau 6 petang. Jadi ini satu AGM yang amat panjang, amat lama lah. Alright, so kembali kepada topik kita pada hari ini. Menteri Dalam Negeri baru-baru ni dah mengumumkan kerajaan dah luluskan draft POTA ataupun Akta Pencegahan Keganasan, dan juga satu lagi undang-undang iaitu Freedom Fighters Act, dan bakal dibentangkan dalam sesi parlimen kali ini. Jadi apa pandangan Syah tentang undang-undang tersebut secara generalnya? Itu masalahnya dengan undang-undang ni lah, kita tak dapat rang undang-undang tersebut. Maksudnya tak ada pihak ahli parlimen pun masih tak, seperti tidak nampak ataupun tidak diberi kepada mereka. Jadi kita tak tahu peruntukan-peruntukan tu sebenarnya. So maknanya apa yang saya cuba katakan ni, adakah dia dirahsiakan ke atau macam mana? Ianya seperti tidak dijadikan satu rang undang-undang yang boleh dibaca oleh umum. Dan lebih penting lagi, ia seperti tidak diberikan kepada ahli parlimen sendiri. Tak kisahlah ahli parlimen daripada pihak kerajaan atau pembangkang. Jadi bagaimana kita hendak betul-betul ia seperti tidak diberikan kepada ahli parlimen yang tak kisahlah ahli parlimen daripada secara bagaimana kita hendak betul-betul ia seperti tidak diperlukan. Itu pertama. Kerajaan telah mengatakan bahawa kita perlu undang-undang baru untuk menangani ancaman yang dibuat ataupun dikemukakan oleh golongan-golongan seperti IS contohnya. Tetapi kerajaan masih tidak menjustifikasi atau memberi alasan kenapa kita perlu undang-undang baru. Kenapa undang-undang yang sedia ada tidak mencukupi. Itu penting, Zarif. Sebab kalau kita nak gubal satu undang-undang baru, kita kena nyatakan, kita kena buktikan mengapa undang-undang yang lama tidak mencukupi.
Dan saya rasa pihak kerajaan hanya membuat general statement, tidak memberi alasan terperinci mengapa undang-undang yang sedia ada tak cukup. Itu pertama. Dan kedua, apa-apa undang-undang yang digubal pun, kita kena pastikan bahawa terdapat safeguards di dalam undang-undang tersebut untuk memastikan bahawa ianya tidak disalahguna. Bukan kita nak kata terdapat kecenderungan ianya disalahguna atau tidak, tetapi kita dah lihat sebelum ini apabila ada undang-undang, dan saya boleh katakan sekarang ni pun kalau kita lihat undang-undang seperti Atas Hasutan, boleh dikatakan bahawa ianya disalahguna oleh pihak berkuasa. Jadi kita tak mahu itu. Jadi kita kena pastikan bahawa undang-undang yang ingin digubal mempunyai cukup safeguards. Dan yang ketiga, kita kena pastikan bahawa undang-undang yang dicadangkan ini tidak menjadi satu kelahiran semula Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Itu yang kita paling bimbang semasa kita mendengar bahawa kerajaan menggubal undang-undang baru. Okey, jadi tadi Syah dia cerita tentang adanya sudah wujud akta-akta yang sebelum ini. Jadi kenapa kita perlukan pota? Tapi saya ada dengar juga dalam kenyataan tersebut, okey, dia kata masalah dengan SOSMA ni dia bukannya bersifat pencegahan. Okey, sebelum saya pergi soalan tu, saya dah dapat satu panggilan sekarang ini. Hello. 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 Ya, hello, ya. Siapa talian ya? Nama saya Zulkifli Amin. Zulkifli Amin. Okey, Encik Zulkifli dari mana? Saya daripada Pulau Pinang. Dari Pulau Pinang. Okey, Encik Zul, ada soalan apa nak ditanyakan kepada Syarizan ya? Okey, saya nak tanya Cik Syarizan, pada pendapat Cik sebagai seorang pengamal undang-undang lah. Okay, saya nak tanya kenapa ramai orang yang macam risau tentang kota ni, sedangkan yang saya faham benda tu still masih lagi dibuat, jadi tak ada detail apa semua, tapi orang risau. Itu je soalan saya. Jadi okey, alright, terima kasih Encik Zul. Jadi Syarizan, okey, soalan itu risau, dan juga kenapa juga kerajaan, dari sudut kerajaan pula nampak mereka pun risau sebab kata tak adanya pota ni menyebabkan lagi ramai orang akan masuk IAS. Sebab dia kata SOSMA yang ada ni dia bukan bersifat pencegahan dan tak cukup untuk bawa mereka ke mahkamah dan sabitkan dengan kesalahan. Jadi untuk menjawab soalan tadi oleh pemanggil, okey, Encik Zul tadi tu. Zul tadi. Sebenarnya kerisauan ini datang daripada apa yang telah berlaku pada masa lepas. Saya beri contoh yang terbaik. SOSMA itu sendiri apabila ia dibentangkan, ianya dibentangkan dengan begitu tergesa-gesa, dan juga kemudian ianya diluluskan dengan begitu cepat. Jadi tidak cukup satu masa di mana debat berlangsung di dalam parlimen. Jadi itu yang kita takut sebenarnya. Kita tak nak satu situasi di mana rang undang-undang ini dibentangkan dalam parlimen dan terus diluluskan dalam masa beberapa hari sahaja tanpa mengambil kira apa yang input daripada pihak-pihak yang berkepentingan. Itu kerisauan kita. Dan juga kita juga risau bahawa sekiranya undang-undang itu diperkenalkan, kita tak nak satu situasi di mana bila dia dah diperkenalkan barulah kita nak membuat apa-apa komen ataupun apa-apa pandangan tentang undang-undang tersebut. Lebih baik sekiranya pihak-pihak yang berkepentingan diberi peluang untuk memberi input kepada undang-undang tersebut. Dan bagi menjawab soalan Zarif, kenapa kerajaan risau dan kata itu, saya tak boleh jawab sebab kerajaan sendiri tak pernah memberi apa-apa justifikasi khusus mengapa undang-undang sedia ada tidak mencukupi. So berbalik kepada tentang kerisauan tentang apa yang telah terjadi pada waktu dulu. Saya juga ada baca, katanya Allah yarham Tuan Abdul Razak ketika dia memperkenalkan Akta Keselamatan Dalam Negeri iaitu ISA, dia kata ISA ni hanya digunakan untuk membenteras komunis pada waktu zaman darurat. Tetapi bila kita lihat selepas itu, ramai yang kena tangkap dah bawa ISA itu bukannya komunis. Ada juga parti dari ahli-ahli politik pembangkang, aktivis dan sebagainya. Jadi ada tak kemungkinan kalau pota ni dilaksanakan,
akan boleh memberi kuasa kepada pihak polis untuk menangkap juga aktivis dan parti politik, pembangkang dan sebagainya. Itu yang kita khawatir sebenarnya. Kita khawatir sebab sekiranya undang-undang ni digunakan dan tidak ada apa-apa safeguard yang mencukupi diletakkan di dalam undang-undang ini, maka ianya mungkin boleh disalahgunakan oleh pihak berkuasa. Seperti yang telah berlaku dalam ISA contohnya. Jadi sebab tu kita nak kata, kalau nak gubal undang-undang untuk menangani keganasan terorisme, kena pastikan ianya khusus untuk menangani terorisme. Kena pastikan terdapat cukup safeguards dalam dia. Kita tak nak apa yang berlaku dalam semasa penggunaan ISA berlaku semula, berulang semula dengan undang-undang baru ini. Jadi itulah sebabnya, sebab kita dah tengok. Dan memang betul Zarif kata, pada awalnya ISA ni khusus untuk menangani ancaman komunis. Tetapi selepas ancaman komunis berakhir, kita lihat ianya digunakan kepada apa-apa jenis ancaman seperti yang ditakrifkan oleh pihak berkuasa. Ini yang kita khawatir yang akan berlaku dengan undang-undang baru. Jadi tentang ancaman itu juga tadi dia kata ada satu-satu sebab kenapa kerisauan juga timbul terhadap kotak ini ialah adanya elemen tahan tanpa bicara. Dan kalau untuk kotak ni katanya dia indefinite. Masa dia tiada tempoh had masa. Dan pada Syaz ni dia lah sebagai pengamal undang-undang, adakah elemen tahan tanpa bicara ini sesuatu yang perlu dimasukkan dalam undang-undang? Sebab kalau ikut laporan Suaram, dia kata kat Malaysia kita dah ada 3 undang-undang yang tahan tanpa bicara. So adakah kita memerlukan satu lagi undang-undang? Kita kena bezakan di antara investigative detention, iaitu penahanan untuk membantu siasatan, dan juga penahanan tanpa bicara seperti ISA. Investigative detention adalah seperti yang kita lihat yang sedia ada. Contohnya apabila polis mohon reman, contohnya. Itu adalah investigative detention. Investigative detention untuk membantu siasatan. Amat pendek untuk membantu siasatan. Yang kita tak nak adalah penahanan tanpa bicara secara berpanjangan. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Yang mana dalam ISA contohnya kita ada initial detention untuk 60 hari dan kemudian perintah tahanan boleh dikeluarkan oleh pihak menteri selama 2 tahun dan boleh diperbaharui tanpa apa-apa had. Itu yang kita takut. Saya rasa kita ada dapat satu lagi panggilan terbaru. Hello. 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 Siapa di talian? Saya Cik Rahmat. Cik Rahmat. Cik Rahmat dari mana Cik Rahmat? Dari Sungai Buloh. Dari Sungai Buloh. Cik Rahmat ada soalan untuk tetamu kita pada hari ini? Saya ada 2 soalan. Ada 2 soalan ya? Soalan yang pertama, saya nak tanya dekat Encik Syarizan pada pandangan beliau. Lah saya tahu dia adalah bukan seorang yang terlibat dengan undang-undang, itu lawyer pula. Saya nak tanya dengan dia mengenai SOSMA dan POTA. So saya dengar di media sosial, saya terbaca dia kata SOSMA dan POTA ni sebenarnya macam reincarnation of ISA. So saya nak tahulah betul ke ada persamaan. Kalau ada persamaan, saya nak tahu apa persamaan dia atau apa perbezaan dia. Soalan kedua, Cik Rahmat? Soalan yang kedua, lari sikit daripada topik kita hari ini. Saya nak tanya. Kalau boleh lah, boleh. Boleh. Silakan Cik Rahmat. Tadi saya ada mendengar yang undang-undang hudud ni yang dibentangkan oleh Kerajaan Kelantan tidak akan terpakai kepada orang yang bukan beragama Islam. Saya nak tanya, contoh dalam situasi kalwat, contohnya seorang itu beragama Islam dan seorang lagi bukan beragama Islam. Jadi undang-undang mana yang akan terpakai kepada yang bukan beragama Islam jika undang-undang kalwat atau hudud tidak terpakai kepada yang bukan beragama Islam tu? Alright, terima kasih Encik Rahmat. Jadi ada 2 soalan. First soalan tentang adakah persamaan antara SOSMA, ISA dan POTA. Dan yang kedua ialah boleh Syah boleh jawab yang pasal tentang hukuman hudud tu memandangkan dah tak
dipakai oleh orang bukan Islam. Jadi kalau dalam kes situasi yang melibatkan orang bukan Islam dengan orang Islam, mana undang-undang yang akan diguna pakai? Okey. Soalan pertama. Macam saya katakan tadi, POTA ni kita tak dapat salinan undang-undang tu. Okey, jadi saya sendiri tak pernah belum lihat lagi sebab tidak diberikan oleh pihak kerajaan, tidak dibuat made available oleh pihak kerajaan. Tetapi saya boleh komen tentang SOSMA. SOSMA ni dalam banyak perkara ianya lebih baik daripada ISA. Okey, kita bukanlah kata kita menerima SOSMA ni, banyak kelemahan dalam SOSMA. Tetapi kalau nak bandingkan dengan ISA, bagi pendapat saya ianya adalah satu improvement. Contohnya tahanan tanpa bicara itu hanyalah selama 24 jam tambah 28 hari. Kalau nak dibandingkan dengan ISA, ianya adalah 60 hari dan kemudian 2 tahun. 2 tahun. Jadi itu adalah satu perkara yang lebih baik. Tapi terdapat juga di dalam SOSMA ni beberapa peruntukan-peruntukan yang berkenaan dengan perbicaraan dan juga rules of evidence yang tidak ada dalam ISA. Dan ia menukar rules of evidence. Jadi sebab tu dalam aspek yang lain, SOSMA ini sebenarnya satu perkara yang lebih boleh dikatakan lebih buruk daripada ISA. Jadi it's both. Jadi yang kita takut sekarang, yang kita khawatir sekarang ialah POTA ni, kita takut kalau dia kata SOSMA tak cukup 28 hari, kita takut bahawa mereka rasa okey, kita panjangkan lagi. Sampai 60 hari, sampai 2 tahun contohnya. Dan kita akan ada ISA 2.0 lah, seperti topik perbincangan. Dan soalan tentang hudud ni ialah memang dia lari tapi topik sikit. Tapi tak apa. Kalau kita nak ambil situasi halwat tadi seperti dikatakan, sebenarnya kalau halwat tu yang akan didakwa dan ditahan adalah orang Muslim itu. Sebab dalam undang-undang sivil tidak ada undang-undang yang sama dengan halwat. Halwat dalam penal code tak ada. Jadi yang membuat kesalahan tu, walaupun dia buat kesalahan tu dengan seseorang yang bukan Islam, hanya Muslim tu saja yang akan kena. Jadi mungkin contoh itu tidak begitu baik untuk melihat bagaimana hudud akan beroperasi dalam situasi di mana ada 2 orang. Saya beri contoh yang lain. Contohnya seorang Muslim dan seorang bukan Muslim, dua-dua pergi mencuri. Dua-dua ditangkap. Kalau dilihat, undang-undang hudud akan terpakai kepada yang Muslim. Dan undang-undang di bawah kanun keseksaan akan terpakai bagi yang bukan Muslim. Di sini kita lihat 2 kesalahan, tapi ada 2 undang-undang yang terpakai yang berbeza dan kemungkinan bahawa terdapat 2 hukuman yang akan diberikan. Seperti tahu hudud hukumannya potong tangan. Dan kalau di bawah kanun keseksaan hukumannya mungkin denda atau penjara dan sebagainya. Di sini yang kita lihat sebenarnya satu situasi di mana terdapat perbezaan di antara undang-undang. Dan ini yang kita kata mengapa ada pihak mengatakan bahawa pelaksanaan hukum hudud seperti yang dicadangkan oleh Kerajaan PAS di Kelantan adalah tidak mengikut atau tidak serasi atau tidak konsisten dengan Perlembagaan Persekutuan. Secara khususnya perkara 8 Perlembagaan Persekutuan yang menjamin kesamarataan dan juga non-discrimination dalam undang-undang. Jadi kita masih lagi menerima panggilan daripada para penonton. Jika anda mempunyai sebarang pandangan ataupun pendapat dan juga soalan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu POTA, adakah ia satu kelahiran semula untuk ISA 2.0, anda boleh menghubungi kami di talian 03-203-55922. Syah, jadi sementara nak menunggu satu soalan ni, sebagai seorang pengamal undang-undang, Syah juga aktif di laman sosial di Twitter. Jadi adakah Syah berpendapat perlunya satu undang-undang untuk
membendung masalah ataupun pengaruh IIS di Twitter. Sebab kalau kita lihat ganas IIS sekarang pun dah sophisticated dah canggih. Mereka just recruit, sebarkan ideologi dan diorang punya perancangan apa semua, video mereka dekat Twitter. Jadi adakah mungkin perlunya portal tu dimasukkan tentang kawalan atau sekatan di media sosial? Saya rasa tak perlu langsung, kerana kalau kita lihat bawah kanun keseksaan, bawah bahagian yang berkenaan dengan terorisme, memang ada peruntukan undang-undang berkenaan dengan mempromosikan keganasan. Of course dia tak kata bahawa mempromosikan keadaan itu dalam satu situasi online atau dalam media sosial. Tapi saya rasa sudah cukup sekiranya ada mereka yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan keganasan, nak suruh orang masuk IS contohnya, ada kita undang-undang kita yang cukup untuk kita bendung gejala ni. Okey, Syah, kita dapat satu lagi panggilan juga. Okey, panggilan. hello. Hello. Hello, ya. Ya. Okey, siapa dia tadi ya? Saya Sulaiman bin Faizal. Panggil saya Man tak apa? Okey, Man dari mana, Man? Saya daripada Kuala Kedah. Kuala Kedah. Oh, okey. Sorry, Sulaiman, ada soalan apa untuk Syah? Saya nak tanya lah, kalau macam daripada apa yang saya duk baca tu kat Facebook apa semua, kan yang POTA tu kan dia kata terorisme kan perganasan. Tu saya nak tahu, nak tanya lah macam mana yang tiba-tiba dia jadi boleh berkait dengan politik. Boleh kau pakai POTA tu kat ahli-ahli politik ni? Oh, okey. Alright. Okey, terima kasih, Man. Okey, Syah. Ya, sama. Untuk menjawab soalan tu sebenarnya kita kena tengoklah undang-undang tu sendiri, undang-undang tu sama ada ia boleh digunakan. Jadi sebab tu kita kata kalau kita nak ada undang-undang kena khusus. Kita tak nak jadi macam ISA. ISA pada awal adalah untuk menangani komunisme. Tapi bila kita lihat apabila ia digunakan oleh kerana undang-undang itu sendiri begitu luas, ianya boleh digunakan dalam apa jua situasi yang mana pihak berkuasa mahu gunakan. Jadi kalau kita nak ada undang-undang untuk menangani keganasan, kalaulah kita kata undang-undang yang sedia ada tak cukup, kita kena pastikan bahawa undang-undang tersebut khusus kepada kesalahan keganasan. Okay, tak boleh kita ada satu peruntukan yang luas yang mengatakan bahawa apa-apa jenis dissent atau apa-apa jenis kegiatan anti kerajaan boleh digunakan contohnya. Okay. So, tapi mungkin ada yang kata kalau anti kerajaan tu pun mungkin boleh termasuk dalam definisi pengganas juga, Syah. Jadi macam mana dia punya, mungkin ada perlu satu takrifan yang jelas tentang pengganas ke apa. Jadi kalau menurut Syah sendiri perlu ke perkara pada saya macam penjelasan yang jelas ataupun yang lebih clear tentang pengganas ni, Syah? Saya rasa memang perlu kena ada satu peruntukan khusus nak tekan bahawa ini hanya boleh digunakan untuk kegiatan keganasan. Dan bila kita kata keganasan atau terorisme tu, kita kena takrifkan apa itu terorisme contohnya. Kita tak boleh just guna satu kata atau definisi yang luas dan longgar. Kita kena perketatkan. Sama juga macam bila kita kata tentang Akta Sultan. Saya maaf off topic. Okey, tak ada masalah. Off topic. Jadi macam bila kita tengok Akta Sultan kan, dia katakan ada kecenderungan menghasut semua ni, tapi kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita lihat secara objektif, apa yang orang buat pun boleh jadi satu kecenderungan menghasut. Jadi itu yang kita tak nak dalam POTA ni. Itu yang kita kena pastikan bahawa ianya tidak mempunyai satu takrifan yang begitu luas, walaupun kita kata bahawa ianya untuk terorisme. Okey, so ini adalah soalan terakhir daripada saya dan mungkin kita akan juga menerima panggilan terakhir daripada penonton. Okey, sebagai seorang pengamal undang-undang, selama berapa tahun dah, Syah? 7 tahun. Okey, selama 7 tahun. Adakah Syah berpendapat undang-undang adalah satu langkah penyelesaian dalam menangani masalah pengaruh dan juga gejala ekstremisme sekarang ni, Syah? Saya rasa undang-undang ini sepatutnya langkah terakhir, last resort. Yang lebih penting lagi adalah memenangi hati dan minda orang. Okay? Kita kena pastikan bahawa anak-anak muda dan orang ramai tidak terpengaruh dengan
propaganda IS ni. Itu yang lebih penting sebenarnya. Undang-undang hanya apabila kita dah ada terjadi. Kita kena pastikan daripada pangkalnya, kita kena ada satu langkah untuk memastikan bahawa rakyat Malaysia tidak terpengaruh. Jadi kita kena, contohnya, kita kena sentiasa mengingatkan, menunjukkan kekejaman IS. Bagaimana IS ini tidak mencerminkan langsung prinsip-prinsip Islam contohnya. Itu saya rasa yang lebih penting. Undang-undang ni saya rasa kita terlalu lama memikirkan bahawa undang-undang adalah penyelesaian kepada semua benda. Kalau kita ada masalah di Malaysia ni, kita kena ada undang-undang untuk membentung masalah tersebut. Tapi sebenarnya undang-undang itu sepatutnya jadi satu langkah terakhir. Samalah seperti isu yang kita bincangkan sekarang, terorisme. Kalau kita tak nak orang pergi ke Syria untuk menyertai IS contohnya, kita kena pastikan bahawa kita sendiri memberi penjelasan yang terperinci untuk memastikan orang kita tidak terpengaruh dengan IS. Okey, jadi Syah, tadi bila Syah ada cakap pasal apa, kita kena tunjukkan keganasan IS apa semua. So saya pun tiba-tiba terdapat soalan lah. Mungkin ni soalan terakhir lah. Okey. Saya terdapat soalan, mungkin disebabkan itu je, bila kita tunjuk apa yang IS buat, apa keganasan dia semua tu, mungkin menyebabkan orang lain kita tarik nak masuk IS tu. Jadi apa komen Syah tentang? Yalah, saya beri contoh sebab bagi saya sendiri tak faham bagaimana tak arif lah mungkin macam mana kita nak tangani dari segi propaganda ni. Tapi kita tak boleh lari daripada fakta bahawa IS memang pandai bermain propaganda. Kalaupun kita tak tunjuk video yang dia potong leher orang contohnya, buang orang daripada balkoni semuanya, memang ada lah internet. Jadi apa yang kita patut buat adalah menunjukkan kepada orang ramai bagaimana ini salah, bagaimana ini sebenarnya bertentangan dengan Islam. Itu saya rasa yang paling penting untuk kita counter propaganda yang ada dalam media sosial. Okey. Alright, so terima kasih Syah untuk satu interaksi yang sangat, pada saya sangat informatif pada hari ini, dan juga terima kasih kepada para penonton yang sedang menyaksikan kami secara live sekarang ini juga, dan terima kasih kepada semua pemanggil. Dan saya pasti masih banyak lagi sebenarnya panggilan datang, tapi sebab kita dah kesuntukkan masa, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Syarizan Johan, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari yang sama di minggu hadapan dengan topik yang berbeza, dan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam.